Ni. Saya ada soalan, apakah hukum kita bertawassul ketika berdoa? Adakah dibolehkan? Bagaimana kita nak bertawassul dengan apa ni? Dengan orang yang telah meninggal. Tawassul, tuan-tuan, ada tawassul yang sepakat ulama boleh. Ada tawassul yang ulama khilaf boleh ataupun tak. Ada tawassul yang memang tak boleh. Tawassul ni apa dia? Tawassul sebagai orang tu, lah ni ada perbahasan agama, dia pun orang sebut tawassul lah juga dia. Dia pun tak tahu tawassul tu. Tawassul ni dia daripada wasilah. Tawassul yang ni perantaraan. Ana atawassalu ilaika. Aku jadikan perantaraan. Saya ni, tuan-tuan nak seorang nak main jumpa satu orang tak boleh, pasal dia rasa dia tak lepas, dia gunakan kawan baik kawan tu. Atau tawassul lah. Okay. Apakah tawassul yang dibolehkan? Tawassul yang dibolehkan ialah tawassul dengan amalan, ataupun dengan, pertama tawassul dengan nama Allah. Kita nak doa ke Allah, kita panggil nama dia, guna nama dia tu, kan? Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu asma'ul husna, seru Allah dengan asma'ul husna. Ya Rahman, Ya Rahim. Kita puja dan puji dia. Dia suka, Allah suka. Dia mustajabkan doa kita. Kita tawassul dengan bisalihil a'mal. Kita tawassul dengan amalan soleh. Hak biasa kita dah buat apa? Hak biasa kita dah buat semayang. Semayang 2 rakaat, doa. Sedekah, doa. Quran kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Satu lagi ialah tawassul dengan amalan soleh yang memang kita buat yang susah. Hari itu siapa boleh tengok perbahasan saya dalam rakaman yang lain mungkin. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, sehingga ditabwibkan di bawah bab at-tawassul bisalihil a'mal, bertawassul dengan amalan soleh. Macam mana? Kita ni buat satu amalan yang susah, kita tolong orang semata-mata kerana Allah. Contohlah, ataupun satu orang minta tolonglah tengah malam dia apa, kita dalam keadaan susah berat pi tolong dia juga. Masa tolong tu tak ada lah dalam fikiran kita, hanya kerana Allah saja. Maksudnya kalau kerana dia ni aku tak tolong lah. Duk teringat Allah suruh tolong, kita tolong. Bila mari time kita susah, kita boleh untuk tawassul, ya Allah, pada sekian-sekian masa aku telah menolong hamba-Mu. Kalaulah pada pertolonganku padanya itu ada redha di sisimu, terimalah doa ni. Itu tawassul. Yang tu mustajab cepat. Sebab apa? Ada hadis 3 orang yang sekat dalam gua tu, yang tak boleh keluar tu, yang mana mereka bertawassul dengan amalan mereka. Seorang bertawassul tentang kebaikan dia dengan ibu bapa dia. Seorang bertawassul tentang dia dengan wanita yang dia ingin bersetubuh dengannya secara haram. Yang ketiga ialah seorang bertawassul dengan mana dia berbuat baik kepada pekerja dia. Semua tu, hak tu buat baik pada ibu bapa, dia tawassul. Seorang tu bukan buat baik, dia rasa dah ada peluang nak berzina, dia tak berzina, dah dia duduk antara bagi dua paha wanita berkenaan. Tak ada masalah dah. Maksudnya dia tak ada halangan dah untuk dia bersetubuh. Dia teringat Allah, dia tinggal. Padahal dia bayar dah duit kat perempuan tu. Allah suka. Terbuka pintu gua. Seorang, ada satu orang main kerja dengan dia, lepas tu kontu belah, tak ambil gaji. Jadi duit yang dia tinggalkan tu, dia beli binatang ternakan, sampai binatang tu membiak banyak. Lama kemudian baru kontu mari nak tuntut gaji. Dia kata gaji hang tu dia semua jadi binatang aku beli. Kawan tu pun ambil semua binatang tu, apa benda kata.
Tapi dia bagi, dia jujur. Dia kata, ya Allah, kalau pada apa ada redha di sisimu, minta lepas, Allah lepas. Jadi kita kalau nak tawassul dengan benda tu, kita tawassulnya. Tapi jangan kata, ya Allah, aku dah tolong dia dah dulu, kau kena tolong aku pula. Tu tak boleh, tu kau ajak. Kata, ya Allah, jika pada yang demikian itu ada redha di sisimu, maka mustajabkanlah doa aku. Kemudian tawassul dengan Nabi. Masa Nabi hidup, ini juga tidak ada khilaf, boleh. Di dalam hadis rajul darir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang datang kepada Nabi SAW, Nabi ajak dia, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi yang rahmah. Kan? Tapi minta siapa? Minta Allah menunaikan hajat. Bukan minta Nabi tunaikan hajat. Allah cuma sebut Nabi, kerana Nabi ni ada jah, ada kedudukan, kemuliaan di sisi Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Okey. Kemudian tawassul dengan doa orang-orang yang saleh. Dia duduk hidup, kita suruh dia doa. Dia kata, kita tengok dia ni baik. Orang saleh ni bukan ustaz, orang saleh. Mungkin dia tukang kebun dia, mungkin dia pekerja APM, tapi orang baik. Ustaz pun belum tentu saleh, mufti pun belum tentu saleh. Kita tengok dia baik, kita kata, tengok saudara ni bagus, semayang, tak zalimi orang apa semua. Bolehlah doa kat saya. Dia doa kat kita, doa dia mustajab. Boleh. Nabi SAW dalam hadis ajak sahabat supaya ambil supaya bila jumpa lelaki daripada Yaman, iaitu Uwais Al-Qarani, supaya Uwais meminta beristighfar untuk mereka. Kerana Uwais ni berbuat baik kepada ibu bapa dia. Sayyidina Umar pergi berjumpa Uwais, suruh minta tolong Uwais. Uwais ni bukan sahabat Nabi pun, tapi orang saleh. Dalam riwayat Ibnu Majah, riwayat dhaif sikit, Nabi sebut, la tansana ya akhi fi du'aik. Jangan engkau lupa kami wahai saudara di dalam doamu. Dan sahabat banyak duk mai suruh Nabi doa. Tu pun boleh, kita pergi jumpa orang baik suruh doa. Kan? Dan hadis pun banyak, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, dalam ayat Quran, kan? Itu dia minta Nabi Musa supaya minta Tuhan. Pasal Nabi Musa aja yang boleh berhubung dengan Tuhan. Cuma timbul, kalau kita Nabi tu tak ada masalah, kita suruh Tok Wali, kita kata Tok Wali Abdul Qadir Jilani dan seumpamanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke, Tok Syekh apa ke, tolong kita kata, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan Syekh fulan-fulan supaya engkau menunaikan hajatku. Boleh kata sebahagian para ulama, di kalangan para, benda ni khilaf. Di kalangan para ulama ramai juga menyatakan tak ada masalah kalau dia orang soleh dan seumpamanya. Di kalangan mereka menyatakan tak digalakkan, kerana kalau nak sebut macam tu, ambil Nabi, apa siapa nak sebut fulan-fulan tu, belum tentu lagi. Kita tak tahu yang confirm yang soleh Nabi. Tetapi semua mereka sepakat, kita tak boleh kata, wahai Abdul Qadir Jilani, tolonglah aku. Itu syirik. Sebab nak sebut nama dia ketika berdoa, supaya dengan mana sebut orang yang macam sebut Nabi, ataupun sebut orang soleh, mudah-mudahan dengan sebutan mereka itu ada atas andaian Allah suka kepada mereka, memustajabkan doa.
Tapi kalau kita panggil mereka bukan panggil Allah, itu bukan mengambil keberkatan nama mereka, tetapi menyeru selain daripada Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Wahai kubur si fulan, tolong aku. Wahai si fulan wali, tolong aku. Ini berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla yang boleh membawa kepada rosaknya akidah.